Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan untuk Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-55, muka surat 117. Muka surat 117 bab yang ke-55, i'adatus salah ba'da dhihabi waqtiha ma'al jamaah, mengulangi salat secara berjamaah selepas luput waktunya. Tajuk yang ke-55, mengulangi salat secara berjamaah selepas luput waktunya. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Bab dan hadis yang dikemukakan menjelaskan pensyariatan mengulangi salat yang telah luput waktunya secara berjamaah. Jadi dalam bab ini, hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i sebenarnya sebagai menyatakan ada syariat, makna sabit daripada Nabi, mana adanya syariat mengulangi salat yang telah luput waktunya secara berjemaah. Mana zahir daripada ini, maksudnya seseorang itu boleh qada salat secara berjemaah. Tu boleh qada. Lepas tu dia nak qada dengan siapa? Dalam dia tengok orang semaya sunat pun dia boleh semaya qada. Dalam mazhab Syafi'i, dan juga bukan dalam mazhab Syafi'i saja, tapi dalam mazhab Syafi'i ni kira-kiranya paling luas lah. Dalam bab qada semaya ni kita tak perlu tahu pun dia tu semaya apa, berapa rakaat, tak perlu tahu pun. Seperti mana yang kita telah bincang sebelum ini, salat jenazah saja tak boleh. Tu jangan buat tu. Imam An-Nasa'i pakai maksud sabda Nabi SAW, yuakhiruna as-salah an waqtiha, yang bermaksud mereka melewatkan salat daripada waktunya, dengan maksud menunaikan salat selepas luput waktu salat berkenan, bukan keluar dari waktu yang mustahab. Ini adalah pendapat yang rajih. Ada juga ulama yang menerima pakai maksud sabda Nabi SAW ini sebagai melewatkan salat sehingga keluar daripada waktu yang mustahab. Tapi ini kata qil, pendapat yang tidak kuat. Maksudnya begini. Jadi Imam Nasa'i dalam kisah inilah, Imam Nasa'i dan juga ramai ulama lain, mereka menerima pakai bila Nabi sebut yuakhiruna as-salah an waqtiha. Selepas ni kita akan bincanglah hadis ni. Cuma saya nak sebutnya tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i itu. Jadi yuakhirunya, kalau dalam bahasa Arab biasa, wa yuakhiruna, akhara, yuakhirani, yuakhiruna, dalam bahasa Arab biasa, kalau tidak berkait dengan waktu semaya, semata-mata bahasa, dia memberi erti mereka melewatkan. Mereka melewatkan. Itu di segi makna biasalah di sudut bahasa Arab. Tetapi dalam kisah ini, bila Nabi sebut yuakhiruna as-salah an waqtiha, mereka melewatkan salat daripada waktunya, Imam Syafi'i dan ramai lagi ulama lain faham maknanya semaya setelah habis waktu. Jadi semaya setelah habis waktunya orang panggil qada. Jadi qada itu qada secara berjemaah. Boleh jadi dia tengok dia mari masjid lepas waktu asar, dia tak semaya zuhur lagi, katakanlah. Dia pun qada semaya dengan berimamkan orang semaya tahiyatul masjid. Tidak boleh, tak ada masalah. Dan mazhab Syafi'i lah luas bab ni. Itu maksudnya. Jadi maknanya pahala dia tu, dia boleh pahala jemaah lah. Sebanyak mana wallahu alam. Tu kita tak tahu. Tu. Tetapi ada juga sesengah ulama mengatakan yuakhiruna, dia kata maknanya melewatkan solat tu masih dalam waktu.
Cuma lewat tu terkeluar daripada waktu yang dianggap mustahab. Misalnya kalau waktu zuhur dia semaya pukul 4 misalnya. Itu kira waktu mustahab lah. Bagi setengah ulama. Bagi setengah ulama dia kata ialah jumhur kata waktu asar ni dan juga waktu lain kecuali maghrib ataupun subuh, dia ada waktu yang dianggap sebagai mustahab, waktu yang makruh, waktu yang qabih, macam-macam lah pembahagian ulama tu. Dan pembahagian itu pun ulama tidak sepakat sebenarnya. Ulama tidak sepakat. Tidak dinafikan, dalam perbincangan dulu kita telah tegaskan bahawa solat di awal waktu itu terbaik. Kan itulah amalan Nabi dan para sahabat. Kecuali kelewatan yang berlaku kerana ada sebab-sebab tertentu, itu bukan kebiasaan. Itu telah kita bincang sebelum ini. Baik. Jadi di bawah tajuk ini Imam Nasa'i kemukakan satu hadis saja, iaitu hadis yang ke-859. Wa bihi qala akhbarana Muhammad bin Abdul A'la wa Muhammad bin Ibrahim bin Sudran. Wal lafzu lah an Khalid bin al-Harith qala حدثنا شعبة عن بديل قال سمعت أبا العالية يحدث عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب فخذي كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال ما تأمر قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي. Tu saya tertinggal tu Muhammad bin Ibrahim bin Sudran. Bin Sudran tu tambahan tertinggal tu. Muhammad bin Al-A'la, Muhammad bin Abdul A'la. Tu dua tempat tu macam mana boleh tertinggal? Kena tengok yang Arab dia tu. Muhammad bin Abdul A'la dan Muhammad bin Ibrahim bin Sudran. Itu tertinggal tu. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis daripada Abi Dzar. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Dzar. Beliau telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda kepada saya sambil memukul paha saya. Pukul tu pukul begini, bila Nabi buat gini. Mana tepuk tu supaya saya fokus kepada apa yang beliau nak sampaikan. Ni maknanya nak menarik perhatian Abu Dzar. Kalau kita dengan molek ni, pegang kepala bau, kocok sikit. Bukan derah pun. Kocok sikit. Jadi, memang orang akan bagi perhatian. Jadi, itulah yang Nabi buat. Kata Abu Dzar, dia tepuk paha aku. Saya terjemah darabah tu dengan mana pukul, itu makna asal dia. Jadi, kalau kita nak terjemah mafhum, makna tepuk lah. Pukul tu makna tepuk. Bila kayak bahasa Melayu, bahasa Kelantan kita, kalau tepuk paha ni tak maknanya perlahan. Kalau pukul tu boleh jadi derah, boleh jadi perlahan. Kalau tepuk ni orang tak angin derah. Yang tepuk atas belakang siapa kesok tu lah usuk kita tu. Tu orang tak panggil tepuk lagu tu. Nabi pun kata kepada dia. Ni hak Nabi katanya. Bagaimana sekiranya engkau berada di kalangan orang yang telah melewatkan salat daripada waktunya. Yuakhiruna salah an waqtiha. Tu hak tadi hak Imam Nasa'i faham dengan erti terkeluar daripada waktunya. Baik. Beliau bertanya, apa saranan? Beliau bertanya, ni kata perawi ni beliau ni mana Abu Dzar lah. Beliau tu bukan mana Abu Dzar, perawi dia tu. Siapa dia perawi dia tu? Hak ambil riwayat Abdullah bin As-Samit itu. Saya tidak tulis dalam sepatut ada dalam kurungnya. Beliau bertanya. Beliau tu maknanya perawi lah. Abdullah bin Samit lah. Apa saranan tuan? Apa ni? Beliau bertanya, di mana Abu Dzar tanyalah. Jadi siapa yang ceritanya? Tu Abdullah bin As-Samit itulah. Silap dia. Jadi beliau bertanya, beliau tu siapa? Abu Dzar lah. Dia tanya Nabi lah. Hak dia cerita ni Abdullah bin As-Samit. Apa saranan tuan? Tuan tu makna Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, engkau salatlah pada waktunya. Ni Nabi kata pada Abu Dzar ni. Dah mula-mula Nabi tanya, mu Abu Dzar, lagu mana agaknya? Kalau mu duduk di kalangan orang yang mana semaya melewat ke salat daripada waktu dia. Mu nak buat ke mana? Tu Nabi tanya Abu Dzar. Abu Dzar pun tanya, pandangan Rasulullah macam mana? Dia tak ayat dia tanya Rasulullah, pandangan Rasulullah macam mana? Cuba tengok tak Arab tu lah. Qalat ma ta'mur?
qalama ta'mud tu lah. Dah Nabi ayat gitu, dia tidak ayat saya akan buat gini-gini. Bahkan dia tanya Nabi, kalau tuan buat macam mana? Sebab tuan ada terjemah, apa saranan tuan? Maka Nabi SAW bersabda, engkau salatlah pada waktunya. Kemudian jika engkau keluar kerana apa-apa keperluan, dan jika dilakukan iqamat, kebetulan pada ketika itu engkau berada di masjid, maka salatlah. Hadis Abu Zani adalah sahih. Perbincangan hadis bab telah disebutkan dalam huraian hadis-hadis sebelum ini. Kita bincang dah ni. Kita bincang dah ni. Gapo dia? Nabi kata semaya awal. Maknanya Nabi tekankan kepada Abu Zar, mu tetap kena semaya awal waktu. Walaupun semaya sore. Tapi selepas tu kalau kamu tu keluar, tiba-tiba tengok ada orang semaya Jumaat. Kita bincang dah. Setengah ulama kata, masjid sahaja. So kata, asalkan semaya Jumaat mana-mana pun, kita boleh semaya pula untuk kali kedua, hak tu jadi sunat. Kita bincang dah sebelum ni. Setengah ulama kata, hak tu khusus untuk masjid. Selepas ni pun ada perbincangan. Tapi kebanyakan ulama kata, tak seperti masjid. Kalau Imam Nasa'i ni antara ulama yang berpendapat kalau seorang itu semaya Jumaat dah, tak payah dia ulangi semaya tu. Hak ni bagi hak tidak semaya Jumaat. Tu pun khilaf lagi, tidak sepakat ulama. Jadi bab ni banyak khilaf. Banyak khilaf. Tu. Yalah kalau kita nak pakai pendapat, tak kira lah. Awak semaya Jumaat dah kau tiba-tiba mari sini, orang masjid ni semaya lewat. Boleh jadi adalah sesuatu sebab dia lewat tu. Awak naik masjid, tiba-tiba tengok orang bangun nak semaya asar. Sedangkan awak semaya dah. Mana orang masjid ni semaya lewat. Boleh ke tak kita nak semaya? Padahal kita semaya Jumaat dah masjid lain. Mengikut setengah ulama boleh. Mengikut setengah ulama tak boleh. Khilaf tu. Gitu maksudnya. Kalau nak perinci sesuatu panjang lah. Ulama ni kata gini. Tapi kalau kita gabung tu ya sebenarnya. Dia ada 3-4 pendapat. Selepas ni pun ada saya sebut. Baik, hal ni kita bincang dah sebenarnya. Cuma selepas ni pun ada juga anak buat dia punya sedikit perbincangan ulama secara ringkas. Tapi asasnya begitu. Tapi kena ingatlah, Imam Nasa'i, sebab kita baca kitab dia ni, Imam Nasa'i dia kata hak Nabi salat arahan Nabi supaya salat berjemaah dah hak tu jadi sunat, hak tu untuk orang yang semaya pertama dia semaya seorang. Kita bincang dah bahawa ni fi ahli baiti. Ingat tak? Fi ahli baiti bukan bermakna semaya, bukan secara mutlak bermakna saya telah semaya bersama ahli keluarga saya. Bukan mutlak makna itu. Sebab setengah ulama kata, mana saya telah salat fi ahli baiti, makna saya telah salat di rumah ahli keluarga saya. Bukan dengan ahli keluarga. Kalau dengan ahli keluarga saya, makna semaya Jumaat. Makna pemahaman itu dari segi bahasa Arab sudah khilaf. Sebab tu timbul kita kata mafhum hukum yang berbeza. Tak apalah. Tu kita bincang dah. Cuma selepas ni saya ada sebut sedikit maklumat tambahan lah. Baik, kita pergi seterusnya bab yang ke-56. Cumanya kena ingatlah kena faham kalau kita baca dalam terjemah dalam internet, misalnya anda cuba cek dalam internet tu, ya akhirunya dia ambil satu terjemah, mereka melewatkan salat. Maknanya kita semaya dah, contoh anda ambil contoh, kita semaya zuhur pada awal waktu 1:30 kita semaya. Kemudian bila kita pergi setengah tempat tengok pukul 3 dia semaya. Semaya zuhur juga. Mana dah lewat waktu. Tu makna lewat. Nabi suruh semaya. Hak tu jadi sunat lah. Hak tu jadi sunat. Nabi suruh semaya. Setengah ulama faham begitu. Maknanya 2 kali semaya dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama. Jadi hadis Nabi la tusallu fil yaum marratain, atau hadis Nabi setengah ulama perhatikan hadis tu. Setengah ulama yang terima hak tu semaya tu maknanya dia niat fardu kedua-dua semaya dia tu. Dia niat fardu kedua-dua. Tak boleh. Ataupun dia semaya Jumaat. Contoh Jumaat maghrib Zuhur lah kita ambil. Lepas tu dia semaya pula Zuhur. Dengan anggapan pahala kau besar mengawak 2 kali. Tak boleh. Hak tu Nabi tahu. Setengah ulama kata begitu. Sebab ada khusus larangan la tusallu fil yawm marratain. Jangan kamu semaya dalam satu hari. Mana satu hari tu makna semaya yang sama. Misalnya Zuhur ke sekali sehari, dia buat 2 kali Zuhur. Tu maksud larangan tu. Jadi setengah ulama mengatakan larangan itu berkait dengan orang yang semaya tanpa sebab.
Hak sadi ada sebab. Sebab apa? Sebab dia mari masjid. Kan Nabi tak benar ke bila orang qomat turun gitu. Nabi tak benar ke? Maka dia semaya lah. Ataupun kalau kita tidak faham daripada hak tu, maknanya dalam hadis lain Nabi tak kait pun dengan masjid. Nabi suruh semaya juga untuk dapat pahala. Tapi boleh atas nama nafilah, sunat. Ada juga begitu. Sebab tu khilaf dalam kih ni banyak. Hadis pun berbeza-beza. Jadi setengah ulama dia takwil, setengah kata tak mau takwil. Bila tak mau takwil maknanya ada kebebasan di situ. Ada kebebasan. Kita nak semaya, kita semaya. Tak semaya, tak apa. Moga kita semaya dah. Kalau semaya, jadi sunat. Begitu. Baik, kita pergi pada bab yang ke-56. Suqutus salah amman salla ma'al imam fil masjid jama'atan. Gugur perintah mengulangi salat bagi orang yang telah salat berjemaah bersama imam di masjid. Ni. Padahalnya Imam Nasa'i ni antara ulama yang berpendapat hak semaya mula-mula tu semaya sore. Tapi Imam Nasa'i nak ayatnya bahawa dalam kih ni ada khilaf. Sebab ada hadis. Cuba kita tengok. Tu. Dia buat tahajud. Padahal kalau dia gini, kitab Sunan Nasa'i ni dia ada khusus. Tebal jugalah kitab tu nya. Ayana serkat 700 muka surat. Ulama bincang fiqh Imam Nasa'i saja. Sebuti. Taujihul fiqhi Imam An-Nasa'i. Apa ni kita kata fiqh. Bentuk fiqh Imam Nasa'i. Pemahaman dia. Sebab dia ni mujtahid. Jadi dimaklumi bahawa dia berpaham begitu. Tapi dia nak yakhilah. Sebab tu dia mari cuba. Mana tak perlu dah solat. Iyalah, maknanya Imam Nasa'i tadi kan sebut. Dia kata dah kalau semaya sore baru boleh ulang. Ingat tak? Ni semaya jemaah dah pertama pun jemaah dah. Nak ulang waktu dia lagi. Tu pandangan Imam Nasa'i juga. Sebab tu dia mari hak ni. Lepas tu dia nak ayat khilaf juganya. Cuba kita tengok. Gugur perintah mengulangi salat bagi orang yang telah salat berjemaah bersama imam di masjid. Di masjid tu pun khilaf juga tu. Kalau semaya lain, boleh ke? Kita semaya dah. Semaya sore atau semaya jemaah tak kira lah. Lepas tu kita pergi tengok orang semaya padan. Ataupun semaya di tempat lapar lah. Semaya jemaah. Bukan masjid tu. Bukan masjid khusus pergi ni. Setengah ulama kata, sahabat pun kata tak perlu, ada sahabat kata tak perlu dah semaya. Hak Nabi suruh ni di masjid. Kalau kita mari di masjid ada urusan. Misalnya kita mari pukul 5.30. Baru maya sah. Nabi kata tak jangan turun gitu. Maya sekali. Walaupun maya dah pun. Hak tu masjid. Ramai juga ulama berpaham begitu. Ni dalil dia sebab Nabi sebut. Baik, cuba kita tengok di sini. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Tujuan Imam An-Nasa'i mengemukakan bab ini adalah untuk menjelaskan keumuman hadis-hadis sebelum yang menunjukkan pengulangan salat secara berjemaah adalah jika salat yang pertama tidak dilakukan secara berjemaah di masjid. Tu. Jadi hak sebelum ni setengah ulama dia faham secara umum. Kita boleh semaya pula secara berjemaah tu. Kita semaya dah. Lepas tu kita pergi tengok orang semaya jemaah. Kita boleh semaya. Secara umum gitu. Imam Nasa'i ayatnya berdasarkan kepada hadis Nabi ni, Nabi sebut di masjid. Nabi sebut di masjid. Jadi hak ni maknanya sebut khusus ni. Hak kita nak bincang khusus. Sebelum ni sebut umum. Tak sebut tidak khususkan di masjid. Nak berjelas tu dah. Maknanya kalau semaya mana puasakan semaya jemaah, kita boleh semaya pula tu. Tak kira mana pun. Tu umum tu. Kita semaya dah. Tiba-tiba kita pergi mana-mana tempat, pergi patah tengok orang duduk semaya. Kita pun pergi semaya juga. Tu dia panggil pemahaman secara umum. Tak kira masjid ke surah, padat, tak kira. Tu. Jadi Nasa'i ayatnya nak beri penjelasan. Ya kau umum gitu. Semua maklumat daripada Nabi umum gitu ke? Tak. Cuba kita tengok. Melalui perbincangan lepas telah dijelaskan bahawa pendapat yang rajih adalah disyariatkan i'adah salat secara mutlak. Secara mutlak ni maknanya tak kira lah semaya di masjid ke, semaya mana ke, asalkan semaya jemaah, mana kita boleh semaya semula. Kita boleh ulangi balik semaya. Tu dia panggil secara umum. Secara mutlak. Tak kira lah dia semaya gapo pun, asalkan ada semaya jemaah, kita semaya dah. Boleh kita semaya pula. Tu dia panggil mana secara mutlak.
Sama ada solat pertama dilakukan secara bersendirian atau secara berjemaah. Ini adalah berdasarkan kepada keumuman hadis-hadis yang menyebutkan tentang i'adah. Tu. Tak kira lah kita semaya jemaah dah ke. Tiba-tiba pergi tengok ada orang semaya jemaah. Kita pun semaya. Tak kira lah di masjid ke mana. Tu dia panggil secara mutlak. Dah ni pendapat yang kuat ni. Rajih. Yang lebih kuat. Baik. Adapun hadis bab, diandaikan Ibnu Umar telah melakukan salat pertama secara berjemaah di masjid. Itulah yang menjadi alasan beliau untuk tidak melakukan salat secara i'adah. Kita bincang dah sebelum ni, dia sebut dah. Secara umum, ada ulama berpendapat secara mutlak. Kita boleh semaya. Kita semaya dah. Seorang. Semaya jemaah. Bila tengok orang semaya jemaah, kita boleh semaya pula. Tak kira semaya tu di masjid ke mana, tak kira. Tu dia panggil secara mutlak. Tapi dalam hadis kita nak baca ni, tak gitu. Sebab tu diandaikan bahawa Ibnu Umar telah melakukan salat pertama secara berjemaah di masjid. Itulah yang menjadi alasan beliau untuk tidak melakukan salat secara i'adah. Sebab Ibnu Umar ni antara sahabat yang berpendapat i'adah salat ni untuk orang semaya bersendirian. Semaya pertama tu bersendirian. Supaya Imam Nasa'i lah. Kena ingat sebab mungkin anda sebut tidak jelas maksud. Sebab Ibnu Umar ni antara sahabat. Dan dia sama dia tu dengan Imam Nasa'i. Siapa dia semaya bersendirian, semaya seorang, barulah boleh i'adah salat. Kalau dia semaya jemaah dah, khususnya di masjid, dia tak perlu i'adah dah salat. Itu orang panggil pendapat Ibnu Umar. Dan itulah pendapat Imam Nasa'i. Baik. Cuba kita tengok hadis ni. Tu ana sebut tu, orang panggil semacam tarjamatul bab lah kepada ni, tajuk Imam Nasa'i ni. Baik. Cuba kita tengok hadis 860. Wa bi qala akhbaran Ibrahim bin Muhammad At-Taimi qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Husain al-Muallim an Amr bin Shu'aib an Sulaiman maula Maimunah qala ra'aitu ibn Umar jalisan 'ala al-balat wan nas yusallun qultu ya Aba Abdurrahman ma laka la tusalli qala inni qad sallaitu inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tu'adu as-salah fi yawm marratain. La tu'adu as-salah fi yawm marratain. Hadis ni berbeza-beza lafaz dia. Baik, apa terjemah dia? Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Sulaiman bin Yasar. Dia ni adalah maula Maimunah, hamba yang telah dibebaskan oleh Maimunah. Kata beliau, yakni Sulaiman, sesungguhnya saya telah melihat Ibnu Umar duduk di atas kerusi batu di luar masjid lah. Sedangkan orang ramai mendirikan salat. Kena ingatlah kursi batu ni, kalau mengikut ahli lughah, balat ni dia batu besar terhampar gitu, dia sama itu dia duduk. Tak ada penyandar pun, tak ada tempat penyandar gini pun. Bukan supaya kursi semi hak kita buat lian, tidak maksud gitu. Ni batu hak biasa. Cuma dia agak rata, boleh duduklah. Dia duduk situ makna balat tu. Jadi kata Sulaiman, kata saya lihat Ibnu Umar duduk di atas kursi batu sedangkan orang ramai mendirikan salat. Dia duduk tengok orang semaya tak semaya. Itu. Aku tengok tu, Sulaiman kata. Baik. Saya tanya dia. Wahai Aba Abdurrahman. Ni kunyah. Kunyah dia lah, kunyah yang kedua dia. Selain, tak apalah. Kenapa tuan tidak salat? Kenapa tuan tidak salat? Beliau menjawab, saya telah pun salat. Saya salat dah. Tu. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah bersabda, tidak boleh dilaksanakan salat 2 kali dalam satu hari. Makna salat yang sama. Tali. Dia pergi hal tu. Baik. Sebelum kita pergi pada perbincangan, hadis ni beberapa perkara yang kita kena perhatikan. Yang pertama, zahir hadis ni menunjukkan semaya Jumaat tu bukan dalam masjid. Bukan dalam masjid. Tu tempat perbincangan tu. Tu hak bincang. Bukan dalam masjid. Yang pertama, yang kedua, bila Sulaiman tanya, bapa tak semaya sekali dengan bapak kita ya? Dia tanya Ibnu Umar. Ibnu Umar kata, saya semaya dah. Saya semaya dah tu apa maksud? Tak sebut sini, saya semaya dah tu semaya seorang ke? Saya semaya dah tu saya semaya Jumaat dah ke? Dia tak sebut. Tu tempat bincang juga tu. Tempat yang ulama perhatikan. Yang ketiga, alasan Ibnu Umarnya dia kata, sebab Nabi kata tak boleh ulang semaya 2 kali dalam satu hari. Semaya yang sama. Tak boleh.
Cuba perhati molek Zahir tak boleh. Sedangkan kita nak bicara sebelum ni boleh. Nabi pun suruh. Tiba-tiba dia kata tak boleh. Tak boleh tu. Tak ada ke hadis ni baru kita baca. Bapa tak semaya. Bapa tak semaya. Tu kan Nabi sebut tu. Kata kepada siapa? Habizah tu. Mula-mula Nabi tanya kalau mu buat mana? Mu pergi tempat orang semaya lewat. Nabi kata mu kena semaya awal waktu. Bila mu pergi lepas tu kamu pergi di masjid tengok orang semaya, kena semaya. Maknanya Nabi sendiri sebut kena boleh mengulangi semaya yang sama dalam satu hari. Cuma boleh tu lah ke mana tu kita bincang dah sebelum ni. Tapi hak ni zahir daripada kata-kata Nabi seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Umar ni seolah-olah secara mutlak la tu'adu as-salah fi yaumin marratain. Tak boleh semaya yang sama 2 kali dalam satu hari. Nampak macam tak ada syariat i'adah itu. Nampak tu? Kita duk bincang beberapa hadis sebelum ni lah. Boleh i'adah pandang ulama. Ya, ni nampak sahih kita. Baik, cuba kita tengok. Hadis Ibnu Umar ni sahih. Hadis Ibnu Umar ni sahih. Syekh As-Sindi berkata, kenyataan hadis yang menyebutkan mereka salat di Al-Balad menunjukkan salat berkenaan dilakukan bukan di dalam masjid. Bahkan di kawasan yang terbuka di luar masjid yang dikenali dengan Al-Balad, kawasan ni ada batu-batu yang sama, Ibnu Umar duduk situlah. Al-Balad tu. Ibnu Umar telah salat sebelum mereka di masjid dan inilah yang difahami oleh musannif melalui tajuk bab. Jadi Imam Nasa'i faham bahawa Ibnu Umar kata aku semaya dah tu semaya di masjid. Padahal dalam hadis ni tak sebut. Dalam hadis ni tak sebut dia semaya di masjid. Tapi tajuk yang dibuat oleh Imam Nasa'i sebut semaya Jumaat di masjid. Sebab itulah Syekh Sindi kata pemahaman Imam An-Nasa'i berkait hadis ni adalah Ibnu Umar tu dia semaya dah Jumaat di masjid. Sebab tu dia tak semaya pula. Sebab tu dia tak sei'adah. Semaya dah di masjid. Itu pemahaman Imam Nasa'i terhadap hadis ni seperti yang disebut oleh Syekh As-Sindi. Baik. Kenyataan As-Sindi telah dikritik oleh sebahagian ulama kerana ada riwayat yang menyebutkan mereka salat dalam masjid. Pula dah. Riwayat lain yang ada sebut, riwayat ni adalah riwayat Ahmad, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia kata, riwayat ni jelas. Kini dalam riwayat lain memang orang ramai semaya di masjid. Jadi Ibnu Umar duduk luar, dia tengok orang semaya. Muka dulu tak ada dinding pun kita, dia duduk luar. Kawan ni dalam masjid tu kawasan, tidak dinding lagu ni. Mana orang duduk luar, kenapa orang semaya tu? Dia duduk kelih, congok duduk kelih. Itulah. Jadi seolah-olahnya, apa yang disebut oleh Syekh As-Sindi, Imam Nasa'i faham semaya ni di masjid. Dan kerana semaya Jumaat di masjid, itulah. Maka dia tak i'adah salat tu. Okay, kena ingatlah Imam Nasa'i ni antara ulama yang berpendapat orang yang ada syariat dibenarkan dia i'adah salat kalau semaya pertama tu dia semaya sendirian, bersendirian, munfarid, bukan semaya berjemaah. Kalau semaya jemaah dah tak boleh. Supaya Ibnu Umar ni lah. Jadi makna Imam Nasa'i bawa pemahaman dia tu untuk menghuraikan hadis ni. Tu. Bila Syekh Sindi mempertahankan Imam Nasa'i dengan maksud Imam Nasa'i memahami semaya Ibnu Umar ni dalam masjid, maka ada ulama lain kritik pula. Dia kata dia tak betul tu. Sebab ada dalam riwayat Ahmad sebut dengan jelas orang ramai semaya ni adalah dalam masjid. Mana riwayat? Cuba tengok. Ataitu ala ibn Umar wa huwa bil balad wal qaum yusalluna fil masjid qultu ma yamna'uka an tusalliya ma'an nas awil qaum. Ana tak sempat nak buh baris tu buh lah lagu mana pun tak ada baris tu kak. Kalau nak ikut ana ulas sekali lagi. Dah muka pakat ngajar syarat dah kita ni. Ataitu. Kalau harfiah agak telah datang oleh saya. Tu harfiah tu. Saya tu maksudnya Sulaiman. Sulaiman tadi. Sulaiman biasa. Ataitu ala ibni Umar wa huwa bil balad wal qaumu yusalluna fil masjid. Qultu ni maknanya Sulaiman tu lah. Dia tanya Ibnu Umar tu, ma yamna'uka an tusalliya ma'an nas? Apa sebab engkau tak semaya bersama orang ramai ni? Ataupun ma yamna'uka an tusalliya ma'al qaumi?
Apa sebab mu tak semaya bersama kaum ni? Jadi dalam riwayat terang sebut, saya bertanya, apa sebab tuan tidak solat bersama orang ramai atau bersama kaum itu? Bukan atau tu sebenarnya sepatutnya hak kita highlight tu, masjid tu salah macam mana tu. Potong lagi. Masjid tu berjemaah di masjid. Jelas sebut di masjid. Cerita di Balak juga ni. Melalui riwayat ini jelas bahawa mereka solat di masjid, bukan di tanah di luar masjid, tempat terbuka tu. Bahkan kenyataan bahawa Ibnu Umar telah solat di masjid adalah tidak ada dalil yang jelas. Jadi kenyataan Syekh Sindi seolah-olah Imam Nasa'i ni faham begitu di masjid, tak ada dalil. Andaian saja. Hak secara nas ada sebut di masjid. Riwayat Ahmad ni. Dalam riwayat Ahmad ni sebut orang ramai semaya di masjid. Di Balak tu di masjid. Sebab Balak ni, kalau mengikut ulama, kawasan berdekatan dengan masjid. Di luar masjid. Tapi Al-Balak ni, setengah ulama kata Balak ni kawasan pasar tu. Tu. Kawasan pasar. Baik, tak apalah. Jadi kalau tengok riwayat ni, jelaslah sebut di masjid. Jadi hak kata Imam Nasa'i semaya di masjid itu andaian. Hak kata orang ramai semaya, hak sebut orang ramai semaya di masjid ni, hak ni secara nas. Tapi hak riwayat kita baca tadi, orang ramai semaya di Balak tu, memang tak sebut di masjid. Jadi bila ada riwayat yang tidak sebut masjid, sama ada riwayat lain yang sahih juga sebut masjid, makna kita kena kaitkan hak tidak sebut masjid tu, makna semaya di masjid, dia kena kait begitu. Itu kaedah dia. Faham tak maksudnya? Cerita sama, cuma riwayat Ibnu Umar tadi, riwayat Ibnu Umar ni kan, dalam Nasa'i ini tidak sebut semaya di masjid, semaya di Balak, Al-Balak, tak sebut masjid. Dalam riwayat tu pun tak sebut Ibnu Umar semaya jemaah di masjid. Cuma dia kata, ini qad sallaitu, sesungguhnya saya telah semaya. Adapun riwayat Ahmad ni jelas sebut bahawa orang ramai tu semaya tu di masjid. Hadis Ibnu Umar ke, hadis ni ke riwayat Ahmad, semua tak sebut Ibnu Umar tu semaya sendiri ke atau semaya jemaah, tak sebut. Tapi hak kata orang ramai semaya tu ada sebut di masjid. Riwayat mana? Riwayat Imam Ahmad. Lepas tu nak pakai mana? Tu jadi khilaf. Coba baik. Jadi para ulama telah berbeza pandangan dalam memberi maksud sabda Nabi SAW. Jadi ginilah, anda pun tidak bincang secara panjang lebar. Jadi tujuan kita buat perbandingan itu, maknanya dalam kih ni, Sayyidina Umar, Ibnu Umar tak semaya sebab dia kata dia semaya dah. Dia tak rayak dia semaya seorang ke dia semaya jemaah. Satu. Lepas tu, dia tak mengulangi salat. Jadi bagi setengah ulama yang mengatakan untuk i'adah salat ni mesti di masjid saja. Ramai berpendapat gitu. Imam Nasa'i tidak berpendapat gitu. Ramai sebenarnya orang berpendapat gitu. Imam Syafi'i tidak berpendapat gitu. Tapi ramai ulama kata berdasar pada nas, dia kata i'adah ni hanya berlaku untuk solat kedua yang dilakukan di masjid. Baik. Jadi pendapat tu ada sokongnya dah. Mana sokongnya ni? Hadis riwayat Imam Ahmad ni. Jadi hadis riwayat Ibnu Umar sebut tadi tak ada sebut di masjid. Baik, itu dari sudut tu. Dari sudut Ibnu Umar pula. Ibnu Umar ni orang kuat ikut sunnah ya. Sebab itulah Imam Nasa'i kata dia semaya di masjid. Nak ayatnya orang semaya di masjid berjemaah pun dia tak perlu dah semaya pula. Sebab dia telah semaya berjemaah di masjid. Hak Imam Nasa'i kata kena semaya i'adah tu kalau sebelum tu semaya pertama dia semaya seorang. Bapa Ibnu Umar tak semaya ni? Sebab Ibnu Umar ni telah semaya berjemaah di masjid. Dan bila Imam Nasa'i kata gitu, tepatlah betul lah pendapat Imam Nasa'i tu. Dia nak hal tu ya. Tapi pengkritik dia tengoklah pula mengopok loya belaka ni. Dia kata tak kena, tak jelas tu. Awak tahu mana Ibnu Umar semaya jemaah di masjid? Dia ada ayat ke? Tak ada. Lepas tu orang semaya ni semaya di masjid ada sebut. Ni riwayat Ahmad. Jadi bagi ulama yang mengatakan, baik, kalau kita terima. Baik, tak apalah. Imam
Imam apa ni, kita kata Ibnu Umar ni semaya Jumaat ni sebab dia tak semaya. Hak ni jadi bagi ulama yang mengatakan bila kata semaya ni semaya Jumaat di masjid, Ibnu Umar tak semaya, maksudnya semaya kedua tu ni bagi ulama yang faham lah. Tadi kan saya telah sebut bahawa ada ulama kata i'adahnya hanya mesti di masjid. Jadi pendapat mereka tu tepatlah dengan Ibnu Umar ni. Sebab Ibnu Umar tak semaya pula untuk kali yang kedua atas nama i'adah. Sebab semaya ni bukan di masjid. Pula dia duk main gitu. Nah, buat mahu, sebab tu dia bincang panjang. Sebab tu anak-anak sebutnya bahawa jumhur ulama kata secara mutlak boleh. Kita nak ulas semaya Jumaat dah pun kita boleh ulas pula. Itu jumhur, pendapat jumhur. Itu pendapat jumhur. Nak buat tak saya buat. Tak apa. Moga tu dia jadi sunat. Cuma nak ayatnya kalau nak buat itulah alasan dianya. Tapi bagi ulama yang mengatakan i'adah mesti di masjid, ni dalil dia. Dalil yang kita baca ni. Kalau kita apa Ibnu Umar tak semaya tu, dia kata dia semaya dah. Semaya dah maknanya dia semaya Jumaat dia di masjid. Ulai awak ke dia lagi nya. Jadi betul lah pendapat ulama kata ulai ni bagi orang hak semaya seorang. Ataupun kalau dia semaya dah di masjid tapi semaya kedua tu tidak di masjid, tak wajib juga, tak perlu juga semaya. Supaya Ibnu Umar ni juga. Muka khilaf tu banyak. Hak jumhurnya hak mana? Boleh laku nak buat. Kalau nak buat. Senang. Tak kira. Awak maya seorang macam tu, patut tengok orang maya pula Jumaat, boleh maya pula. Boleh maya pula. Bahkan ni. Anda tak ingat sebut dah ni. Bahkan kita semaya Jumaat ke maya seorang, tiba-tiba kita tengok orang semaya. Kita ada ulama kata boleh kita semaya Jumaat dengan dia pula. Kita boleh pahala Jumaat walaupun sunat, dia boleh pahala Jumaat. Gitu misalnya, saya ambil contoh ya. Misalnya kita pergi, ni pengalaman anda sendiri lah dalam bab ni. Misalnya anda pergi ke RNR lah, kita kata, tengok orang semaya seorang. Kalau kita mai dah pun kita boleh nak mai sekali aja. Kita pergi mai pula. Supaya anda pergi kawasan asli, kita mai dah tempat kita pergi sana, jadi tak email lah pula untuk buat dia. Itu kita buat. Hak ni pun gitulah, kita semaya, dia semaya jamak lah. Kita pun semaya pula. Sama ada kita semaya sunat ke, tak apa boleh. Dan mazhab Syafi'i paling luas. Kita boleh pahala Jumaat, dia pun boleh pahala Jumaat juga. Dia tu. Sebab kita telah niat dia jadi imam kita. Cumanya setengah-setengah ulama kata bila seseorang tu asal jadi semaya seorang, tiba-tiba orang mari menjadikan dia sebagai imam, dia kena tukarlah niat tu. Ramai juga ulama kata gitu. Kita semaya seorang. Tiba-tiba ada orang mari bermakmumkan kita. Dan kita sedar benda tu. Kita sedar kita telah diniatkan oleh seorang jadi imam pada dia. Kita pun ubah niat kita. Sekarang ni aku jadi imam. Kita ubah niat dalam hati begitu. Ada setengah ulama kata, tak gitu pun tak apa. Boleh pahala Jumaat. Tak niat gitu pun tak apa. Ada juga kata. Dia tak khabar. Dia tak sedar orang belakang dia telah menjadikan dia sebagai imam. Boleh jadi 2, 3, 4 orang. Dia duduk belakang. Tak apa. Dalam mazhab Syafi'i sangat luas babnya. Boleh lah. Asal kita tahu. Kayak kita tengok seorang semaya, kita ni mari lewat. Dah. Kita pun 3 orang. Enggak, kita tidak duduk tepi dia. Mungkin kita 3 orang, makmum kena duduk belakang. Enggak, kawan itunya kosong dah. Dia tak khabar tu. Muka maya pun siang hari. Misalnya. Benda-benda gitulah. Boleh. Tu luas. Dan mazhab Syafi'i paling luas. Baik. Cuba tengok nombor 3. Para ulama telah berbeza pandangan dalam memberi maksud sabda Nabi. Alasan Ibnu Umar tadi dia kata, Nabi kata, Nabi sebut la tu'addu salah fi yaumin marratain. Tidak boleh ulang salat dalam satu hari 2 kali. Apa maksudnya? Yalah kalau mengikut setengah ulama dia kata maksudnya Ibnu Umar kata tak boleh ulang semaya Jumaat 2 kali. Tu. Sebab tu Ibnu Umar tak situ. Sebab Nabi takwil. Jadi seolah-olah Ibnu Umar faham tak boleh ulang semaya Jumaat 2 kali. Sebab tu dia tak situ. Tu. Tapi apakah semua ulama faham gitu? Ana sebut secara ringkas saja ni. Para ulama telah berbeza pandangan dalam memberi maksud sabda Nabi SAW, jangan salat 2 kali dalam sehari. Sebab hadis ni dia sebut umum gitu ya. Ada sebagai ulama yang berpendapat ia berkaitan seseorang yang salat fardu 2 kali secara mutlak.
Syarat bila sebut secara mutlak ni maknanya tak kira hak mula-mula tu Jumaah ke, hak mula-mula tu sore ke, tak boleh 2 kali. Asalkan semaya Jumaah, tak boleh 2 kali. Ada yang kata gitu, tapi pendapat ni tidaklah kuat. Cuma ana sebut ada. Secara bersendirian atau secara berjemaah tak boleh. 2 kali tu tak boleh, semaya sama. Imam An-Nasai berpendapat larangan itu berkait dengan orang yang telah salat berjemaah bersama imam di masjid. Imam Nasai faham supaya Ibn Umar ni lah. Dia kata hak Nabi larang tu tak sewi semaya jemaah 2 kali di masjid. Tu pun khilaf pula tu. Makna kalau semaya jemaah yang pertama di masjid, semaya kedua di luar masjid, hak tu boleh. Tak ada disebut secara mutlak. Ikut kita lah, asalkan kita tahu nak amal hak mana. Tu. Kalau kita faham, setengah-setengah ulama faham, dia kata Ibn Umar kata la tu'adu salah fi yaum marratain. Hak tu setengah-setengah kata tak boleh 2 kali. Hadis ni paling latest dia kata. Paling akhir. Tadi tu kena nasah tu. Mansuh. Ada juga kata gitu. Jadi kata-kata Ibn Umar ni sebab dia tak sebut dia mai Jumaah dah. Dia tak kata. Cuma dia kata ini qad sallaitu, sesungguhnya saya telah salat. Dia tak ayat semaya Jumaah. Tapi ulama kata Ibn Umar ni tak tinggal Jumaah. Semaya sama. Hak tu orang panggil andaya tu. Nas ada sebut ada sini. Tak ada. Tu. Itulah khilaf banyak. Nah ni. Setelah kata kalau semaya Jumaah di rumah. Lepas tu pergi masjid ada semua. Boleh. Semaya Jumaah. Mana Jumaah? Tak kira Jumaah di masjid ke Jumaah mana. Asal semaya Jumaah. Ada macam-macam lah. Sebab tu ulama kata, dia kata sebenarnya kalau kita nak mengambil kira semua, boleh berlaku. Tu yang jadi mutlak tu. Tak ada dua perinci apa dah, boleh berlaku. Ramai yang kata begitu. Lepas tu ustaz dia parut nak pegang mana? Awak nak amal mana? Nak tanya begitu. Awak nak amal mana? Saya rasa sedap ni, amal tu. Tak ada masalah. Tak boleh ke? Ada ketikanya kita pegang pendapat ni. Ada ketikanya pendapat ni. Kalau bagi anak boleh. Dia tidak jadi macam rajak tu. Sebab apa? Sebab itu sebenarnya pandangan ulama. Kalau hak ni kita boleh terima sebagai pandangan ulama, apa kita kata hak tu tadi? Cuba ya. Dia tidak ulama kita ke? Patut kalau kita amal semua apa ke dia? Ada ulama kata. Dan antara berpendapat itu kadang-kadang kita amal. Sebab apa? Hak hakikat sebenar betul. Tepat 100%. Siapa dia boleh tentukan? Ulama ni, sebab ulama kalau dia salah pun dia tak dasar. Maknanya di situ ada kemungkinan tersilap. Itu pandangan ulama lah. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata amal berlaku. Imam Syafi'i pernah pergi dalam mazhab Tok Guru dia. Dia ikut pendapat mazhab Tok Guru dia. Tu, ada tu. Tidak kata tak boleh sebab saya ni berpendapat gini dah. Saya ni mujtahid. Saya tak boleh ikut lain. Jadi tu imam dah dia. Di kalangan mazhab Tok Guru dia. Malik tu lah. Jadi tu imam lah. Siapa orang tanya gua mana? Tuan Syekh semaya serupa dengan pendapat Tok Guru sedekah. Tuan Syekh tidak berpendapat gitu. Misalnya baca bismillah. Imam Malik lain. Tak serupa Imam Syafi'i. Dah kesetengah pendapat dia kata tak ada bismillah tu. Okay? Bismillah tu tidak termasuk dalam surah Al-Fatihah. Kena beringat ni. Saya sebut gini. Jangan silap faham ni. Mana pendapat ulama. Orang kita ni kadang-kadang dia mudah itu. Sepatutnya kau tak saya dengar tutup link lah. Ni dengar. Lepas tu nyawak masalah. Kita jelas. Kita ngaji ni jelas. Dalam mazhab Syafi'i mesti baca. Slow kau derah kau. Itu khilaf pula dalam mazhab Syafi'i. Mesti baca. Sebab bismillah juz'um minal Fatihah. Tu Tapi pendapat jumhur memang kena baca. Kenapa hal tu? Kenapa hal tu Allah supaya semaya jenazah lah. Ada ulama kata tak perlu ada wuduk. Kalau tak ada wuduk usah. Tapi berapa orang yang berpendapat gitu? Setakat anda jumpa 3 orang. Semua kata kena ada semaya. Muka semaya tu. Iyalah kita sebut biar tahu. Suruh tahu ya. Anak tak pernah tak ada air maya. Ada air maya semua. Bila semaya jenazah cuma nak ayatnya ada ulama. Sebab apa? Alasan dia kerana hak ni dia tidak semaya, dia doa. Mana ada rokok? Tak ada. Diri gitu doa tu. Cuba tengok dalam takbir yang ketiga tu apa dia? Doa. Itulah. Yang keempat pun doa lagi tu.
Sebab tu Nabi bila selepas mayat jenazah, Nabi tak berdoa dah. Sebab doa dah lah mayat tu. Sebab itulah setengah-setengah ulama kata hak ni tapi pendapat tu pendapat yang agak marjuh lah, tak kuat lah. Bahkan terpinggir orang tak amal pun tu. Kalau ada orang amal, dia pegang pendapat sebab ulama juga, mujtahid juga tu. Nak awak ni. Cuma anak tak pegang tu. Sebab kita tengok orang amal. Tu. Baik. Saya ambil sedikit lagi. As-sa'yu ila salah. Bersegera untuk menunaikan salat. Hak ni sebenarnya perbincangan ni kita gabung sebab Tanah tidak buat tu. Kita gabung dengan tajuk selepas tu. Sebab kita akan faham tajuk 57, tajuk bab yang ke-57 dengan hadis 81 ni, perbincangan kita gabung dengan bab 58 tu. Di situ ada huraiah. Baik, kita baca. Bab yang ke-57, as-sa'yu ila salah. Terjemahannya, bersegera untuk menunaikan salat. Bersegera. Apa maksudnya? Baik. Imam Nasa'i kemuka satu hadis saja, iaitu hadis ke-861. Wa bi qala akhbarana Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Rahman Az-Zuhri qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumus salah fala ta'tuha wa antum tas'aun. Ada kesilapan ni. Tak apalah, kita baca lah. Kita baca sebab dia sama saja tu. Dia ada berlaku kesilapan tu. Kita apalah. Dia sama saja sebenarnya. Jadi sebab ana buat nota tu dia ada guna, dia sama 861 juga tu. Cuma di situ ana hurah. Kita baca ni nanti silap boleh potong lah tu boleh potong. Tu. Hak 58 tu sebenarnya. 58 tu dia ada macam persamaan lah. Tapi ada beza tu. Hak tu dia silap berlaku pengulangan tu. Maksud ana tadinya bab 58. Al-isra' ila salah min ghairi sa'yin. Segera datang untuk salat tanpa tergesa-gesa. Sedangkan bab 58 ni ada kesilapan yang ana sebut semula lah tu. Sebenarnya hak ni al-isra' dia tersilap tu. Tersilap letak hadis tu. Tak apa, kita baca tu. Jadi bab 58 tu duduk sebelah tu. Baik, cuba kita tengok. Bab 57, as-sa'yu ila salah. Terjemah dari segi bahasa Melayunya, bersegera untuk menunaikan salat. Baik, bab yang ke-58, al-isra' ila salah min ghairi sa'yin. Isra' tu bersegeranya. Isra' ni kalau terjemah buat cepat-cepat. Cepat-cepat untuk salat, tapi tidak sa'yin, tidak tergesa-gesa. Jadi dia ada beza tu. Itulah. Jadi potong atas tu. Jadi 81 ni sebenarnya dia duduk di bawah bab 57 tu. Bab 57 atau silap tu. Ada silap sikit ni. Jadi kena potong lah. Kena potong muka surat 119 tu, bab 58 tu atau potong tu. Tu. Dia duduk sebelah tu. Silap tu. Cuma tajuk ni dia ada sedikit perbincangan dari sudut bahasa. Baik, cuba tengok. Bab yang ke-57, as-sa'yu ila salah. Bersegera untuk menunaikan salat. Okey, ana kena terjemah begitu dulu sebab dia perlu dihurai tu. Jadi Imam bab dan hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i menunjukkan larangan bergegas ke masjid. Hak ni. Hadis 861 ni. Jadi Imam Bukhari Imam Nasa'i kemukakan satu riwayat. Baik. Bab dan hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i menunjukkan larangan bergegah ke masjid. Beza tu bergegah dengan segera. Kita nak bincang sebab ni. As-sa'yu ni diterjemah oleh ulama bahasa Arab semasa menghuraikan hadis dengan erti bergegas. Ana terjemah bergegah tu sebab dia nampak tergesa-gesa. Orang panggil tu nampak gaduh benar nak maya tu. Sepa pun kadang-kadang toka. Tu makna bergegah. Itu as-sa'yu. Al-Allamah Ibn Manzur rahimahullah berkata, kalimah as-sa'yu bermaksud berlari-lari anak, bukan berlari laju dan sangat tergesa-gesa, tidak juga. Tapi bergegaslah. Tu. Jadi Al-Allamah Ibn Manzur kata as-sa'yu, sebab kalimah as-sa'yu digunakan oleh Imam Nasa'i, dia buat tajuk ni as-sa'yu ila salah. Jadi as-sa'yu tu kalau dalam bahasa biasa makna
orang panggil tergesa-gesa lah. Tapi mengikut Al-Allamah Ibn Manzur, dia kata, kalimah as-sa'yu bermaksud berlari-lari anak. Bukan berlari laju dan bukan sangat tergesa-gesa. Sebab tu anak timah bergegas. Baik, cuba kita tengok hadis yang dikemukakan, kita akan faham lah. Hadis ke-861. Wa bi qala akhbarana Abdullah ibn Muhammad bin Abdurrahman Az-Zuhri qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataytumus salah fala ta'tuha wa antum tas'aun wa'tuha tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqdu. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu datang ke masjid untuk menunaikan salat, maka janganlah kamu datang dalam keadaan tergesa-gesa. Baik. Datanglah dalam keadaan tenang. Salatlah dengan rakaat yang kamu sempat dan tambahkanlah rakaat yang terlepas. Walaupun terlepas beberapa rakaat, tetap kena tak boleh bergegas. Tak boleh nampak gaduh unggah nah. Hak ni unggah ni tidak laju ni. Sebab tu Ibnu Manzur kata ni mana berlari-lari anak seperti mana kita sa'il. Kayak setengah sapa di satu tempat gotija tu kira. Kita apa ni dipanggil apa tu? Istilah tak ingat lari-lari anak lah dia bahasa Arab ramak dipanggil. Lari-lari anak. Tu kata Ibnu Manzur An-Nu'mani. Baik. Lari-lari anak tu terjemah dalam bahasa Melayu kita lah. Baik. Cuba kita tengok di sini. Pertama sekalinya hadis Abu Hurairah ni adalah muttafaq alaih. Makna sahih peringkat tinggi. Maksud musannif dengan membuat bab. Ni as-sa'yu ila salah. Bersegera. Bersegera untuk menunaikan salat. Jadi maksud musannif siapa? Penyusun kitab ni. Imam Nasa'i lah. Dengan membuat bab dan hadis yang dikemukakan adalah sebagai menyatakan larangan bergegas ke masjid sehingga menimbulkan perasaan yang tidak tenang dan keadaan yang kelam kabut. Keadaan ini akan menghilangkan khusyuk ketika salat. Jadi masuk dalam salat akad takbir dalam keadaan tidak tenang. Kalau bahasa Kelantan agak leluh. Dalam keadaan termengah-mengah tu. Nyawa tak puas kita kata. Masa tu akad takbir. Tak sihat tu lah. Tak sihat tu. Hafiz Waliyuddin rahimahullah telah berkata, zahir daripada maksud musannif, ni ana guna istilah musannif kenapa lah? Mana penyusun kitab ni. Zahir daripada maksud musannif adalah larangan ini tidak ada beza untuk salat-salat fardu dan Jumaat dan juga ia terpakai kepada semua keadaan. Makna dalam keadaan semaya macam mana pun tak boleh. Itu zahir. Biar terlewat, biar terlepas pun. Pergi sepak duduk tahiyat akhir tak apa. Itu maksud semua keadaan tak boleh. Tak bolehlah kita buat perinci ni sebabnya begini, ana pun tidak bincang secara detail sebab dia jadi panjang. Maksudnya gini. Dalam semua keadaan ni sebab ada setengah-setengah ulama dia buat perincian. Ada buat perincian. Kata kalaulah dengan maksud bergegah tu supaya orang panggil apa ni? Takbiratul ihram atau tak apa. Ataupun bergegah tu sebab kalau tidak bergegah boleh jadi terlepas orang sudah mai. Tu ada setengah kata tak apa bergegas itu. Macam-macam perincian tu. Kalau kita lihat di sini kata Hafiz Waliyuddin, ni Hafiz Al-Iraqi lah ni, Hafiz Al-Iraqi. Dia kata mengikut fiqh Imam Nasa'i, zahir daripada tajuk dan hadis yang dikemukakan, jelas Imam Nasa'i ni dia berfahaman dari segi fiqhnya. Larangan Nabi tak boleh bergegas pergi masjid sampai berlari-lari ni, dia terpakai untuk semua salat. Tak kira maya raya ke maya jemaah, terpakai semua. Dan dalam semua keadaan, tak kira lah alasan katakan nak dia takbiratul ihram ke, alasan ni, macam-macam alasan disebut untuk mengharukan. Tak boleh. Walaupun tinggal, kan ada riwayat, kalau tinggal habis, tak ada serakaat pun, tetap boleh jemaah lagi, walaupun semaya seorang pun. Ada kan sebut gitu? Kita jumpa dah sebelum ni. Tu nak ayat. Nak ayatnya apa tu? Sebab khusyuk ni, kalau dalam mazhab Syafi'i, orang tak khusyuk, tak jaga supaya khusyuk, makruh semaya dia. Gah ni, kalau berunggar-unggar dah, siapa licin nak rebah lah kita tak.
Nak khusyuk ke mana cara? Tu maksud dia nya. Semua keadaan tak boleh. Maknanya lagu mana pun kena tenang. Mari. Dalam keadaan macam mana? Kalau nampak dia nyanyi, tak sekira lah tu. Tu lain cerita tu. Ada sebahagian ulama membuat perincian, ni anak sebut, ni anak isyarat saja ni. Ada sebahagian ulama membuat perincian dan tidak mengguna pakai hadis Abu Hurairah secara mutlak. Jadi bagi dia larangan ini tidak mutlak. Ada ketikanya tak boleh nak pakai larangan ini. Imam At-Tirmizi misalnya telah berkata dalam kitab Jami'-nya. Ahli ilmu ni pandangan ni kenyataan yang disebut oleh Imam Tirmizi dalam kitab Jami' dia. Dia kata mana? Ahli ilmu telah berbeza pandangan dalam masalah berjalan ke masjid. Sebahagian mereka mengharuskan bergegas ke masjid jika dibimbangi terlepas takbiratul ihram. Ada yang kata gitu. Sebahagian mereka ada mengharuskan bergegas ke masjid jika belum iqamat. Orang tak qamat lagi. Makna dia rehat lah sekejap kalau siapa pun. Tu. Misalnya setengah jam lagi nak masuk waktu. Dia gidoh. Misalnya. Enggak. Ataupun dia pusing masjid ke. Tak apa. Sebab dia boleh rehat lagi. Kalau lelah pun dailah tu. Tu maksud dia nya. Dan ada juga yang berpandangan tu sebenarnya. Ada juga yang memandang ia makruh. Ada kata tak boleh gitu, makruh gitu. Walau dalam keadaan macam mana sekalipun. Ini pendapat Imam Nasai. Inilah pandangan Imam Nasai, tak boleh. Jadi kalau kita perhatikan dengan pelbagai khilaf yang berlaku tu, sebenarnya yang terbaiknya adalah jangan bergegas datang ke masjid. Sebab apa? Dia boleh merosakkan fokus kita masa nak akad takbir tu. Baik, nombor 3. Saya habiskan sedikit ini. Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi berkata, larangan bergegah ke masjid wajar dilihat dari beberapa sudut. Ni bagus. Atau anda petik molek ni. Kita sakira dah kata khilaf gini macam-macam pendapat ulama. Jadi apa yang Nabi sebut tu kena lihat dari beberapa sudut. Yang pertama, sabda Nabi SAW sebagaimana yang terdapat dari riwayat Muslim. Nabi sendiri sebut sabda Nabi. Kena tengok pada sabda Nabi. Tak sudah kira pandangan ulama. Bukan kata ni Syah Waliyuddin Al-Iraqi. Kita tengok pandangan ulama, iyalah kita boleh kata khilaf ni kata gini. Hak Nabi kata macam mana? Dalam riwayat Muslim Nabi kata macam mana? Nabi kata fa inna ahadakum idza kana ya'madu ila shalah fahuwa fi salatin. Sesungguhnya apabila seseorang kamu menuju ke masjid, turun daripada rumah dia, niat pula gata nak ke masjid, maka ia seolah-olah berada dalam salat. Hadis mengisyaratkan kewajaran, bahkan ditekankan ketika menuju ke masjid beradab dengan adab-adab salat. Itu penekanan dia. Kena tengok hak tu, kata Syah Al-Hafiz Waliyuddin. Adab salat yang dimaksudkan adalah berada dalam keadaan tenang, khusyuk dan berperwatakan baik. Jenis berlari ni, Nabi kata awak bila awak turun daripada masjid, turun daripada rumah nak ke masjid tu, seolah-olah dah ada semaya dah. Riwayat Muslim. Lepas tu dah minta maaf lah sebut. Ni kena minta maaf. Mari masjid isa okak lagi tamu tu. Bercanggah parut hadis Muslim ni. Tak kena benar tu. Dia kata buatlah tajuk lah. Contoh lain, satu sama. Misalnya bila-bila mari masjid tu ngopak. Lain sikit. Tadi seokok. Sebab dia marah, tak boleh lah. Ngopak. Lah, berat benar. Ataupun tak boleh. Nak tenang. Seolah-olah sepos mayat dah. Hadis dia. Ni sebab tak nak kata molek pendapat dia ni. Apa tak tengok Nabi kata ni? Baik. Antara larangan Rasulullah SAW ketika menuju ke masjid adalah tidak menyilang jari jemari. Tu ada sebut dalam hadis. Nabi tak benar masa mari semaya tu duk buat gitu. Jalan dekat dia gitu, tok ke belakang ke, duk silai jari gitu. Ataupun duk buat. Itu dia panggil tashbik. Tashbik ni buat gitu. Nabi tak benar. Hak tu kita bincang dah dulu. Apa tak benar tu? Sebab hak tu dia macam syiar kepada puak-puak sombong. Tempat kita tak nampak sombong kalau buat gini. Jadi tak apalah. Bagi anda. Tapi kalau setengah ulama kata tak usah kira lah. Tempat awak, tempat lain. Zahir tu. Setengah ulama kata kena ambil kira zahir tu juga. Kalau kita nak takwil semacam Nabi sebut tempat dia lambai sombong. Tempat kita tidak sebab tidak pelambangnya kepada sombong tu. Kalau lagu tu gak ilah hasadi. Ada yang kata begitu. Sebab tu setengah-setengah ulama ijma' ni dia kata biarlah kita tak tahu Nabi sebut dalam konteks mana. Bila Nabi lari tak usah buat. Tu lebih baik. Ada juga yang kata begitu.
Tapi bagi ulama yang melihat fiqhul hadis, dia tengok fiqh hadis. Apa Nabi larang? Oh, kerana sombong, kerana lambang kepada sombong. Tempat kita ni tidak lambang sombong tu. Jadi kalau pahal dari sudut fiqh tu kan, bolehlah buat. Cuma bagi anak, lebih baik tak usah buat. Moga keluar daripada mulut Nabi sendiri. Tak usah buat, lebih baik lagi. Baik. Tu yang kedua. Nabi tak habis lagi. Nabi SAW berkata demikian kerana orang berkenan sedang berada dalam salat. Nabi tak siwak gitu. Tu kerana orang tu bila dia mari masjid seolah-olah berada dalam salat. Kan Nabi tak bui kan menyilang jari dalam salat. Imam An-Nawawi menukilkan maksud ini. Ini tokoh besar ni dalam mazhab. Imam An-Nawawi menukilkan maksud ini daripada beberapa orang ulama. Sebab dalam syarah tu pun dia tidak sebut siapa ulama itu. Tetapi memang ni Imam Nawawi nukilkan daripada beberapa ulama. Baik, yang kedua, kena tengok. Ni perkara yang kena tengok. Dari sudut larangan Nabi tu, Nabi tak benar bergegah masjid. Ni kena tengok. Benar-benar gini kena tengok. Anas memperbanyakkan langkah ke masjid. Silap spelling. Ini adalah berdasarkan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang telah menyebutkan tindakan Zaid bin Thabit memperbanyakkan langkah ketika menuju ke masjid. Tak suri kalau bergegah ni jadi kuranglah langkah tu. Bergegah ni boleh jadi cepat, boleh jadi panjang langkah tu. Orang Kelantan kita kan kita tengok, apa gaduh tu? Tak suri lagu tu pergi masjid. Siapa orang boleh kata, apa gaduh nak buat tu? Bukan bergaduh, gaduh tu. Apa gaduh nak buat? Tak suri gitu. Apa kalau kita jalan langkah pendek, tidaklah cepat, langkah tu dia akan jadi banyak. Kita bincang dah sebelum ni. Hak tu boleh buat kalau orang tu dia urus waktu solat dengan baik. Kalau mari lewat tak jadilah lagu tu. Ini sebenarnya dalam rangka Nabi nak proses pemikiran umat supaya mari awal ke masjid. Tu kita bincang dah sebelum ni. Baik. Kukuk mana pun tak apalah. Ni pandangan dia ni molek. Tengok. Yang ketiga. Al-Muhallab menyebutkan bahawa menuju ke masjid dengan tenang dan sopan akan menenang. Ni dia sudut jiwa pula. Muhallab kata menuju ke masjid dengan tenang dan sopan akan menenangkan hati, mampu membaca Al-Quran dengan tartil, baca Fatihah tu. Sebab apa kita dalam keadaan tenang, baca pun boleh fokus habis, sebut pun betul molek. Dan ini adalah punca kepada khusyuk dalam salat. Ini juga adalah pandangan Al-Qadhi Iyad. Dia kata hot tu target dia nak suruh semaya tu jadi berkualiti ya. Tu ya. Yang keempat, dikira sempat dengan jemaah jika seseorang sempat masuk solat sebelum para jemaah selesai menunaikan solat. Dan mereka yang terlepas disyariatkan menambah rakaat yang terlepas. Tak kira tu imam duduk rakaat akhir pun, asal dia tak wisalah lagi, kira dah. Ni antara dalil. Yang terakhir, hadis ini juga mengisyaratkan masbuk mesti terus masuk dalam salat walau imam berada dalam keadaan macam mana sekalipun. Sebab ada setengah orang dia tunggu imam qiyam baru dia masuk. Dasar pada hal ni panjang ni ana ringkas ke. Kita pergi tu imam duduk sujud, Allah Akbar, sujud lalu. Kita pergi tu imam duduk antara dua sujud, kita angkat Allah Akbar, tu duduk. Itu maksud dia. Di syariat Allah Akbar. Fatwa molek ya. Qilah lah ni ada kata dak. Kita boleh tunggu dia bangkit. Tiba-tiba kita tengok, kita duduk tunggu tiba-tiba dia tahiyat akhir. Tu kena duduk juga. Kalau dia tahiyat akhir dia kena duduk juga, tak lihat tu. Dia tak bangun dah tu. Tu lain cerita. Tapi kebanyakan ulama kata hadis ni menjadi dalil bahawa hak moleknya tu kita duduk. Seperti imam, kalau imam rakaat pun kita rakaat. Tu. Lepas tu sebab tu kita bincang ada sebelum ni. Orang panggil dah satu rakaat. Idrak rakaat tu, sempat dengan rakaat tu, kadar dia macam mana? Rakaat. Iyalah ulama kata selisih rakaat pedal lagi. Selisih rakaat pedal lagi. Khilaf dalam mazhab. Baik, bab yang ke-58, hak ni kita bincang semulalah. Sebab Imam Nasai buat bab pula. Al-Isra' ila salah min ghairi sa'yin. Segera datang untuk salat tanpa tergesa-gesa. Jadi apa makna Isra'? Tadi as-sa'yu tu terjemahnya tak boleh tergesa-gesa. Hak ni Isra'. Kita bincang untuk sesi lepas ni kita bincang fas'au ila zikrillah, bukan orang sembahyang jemaah kan? Kenapa Allah sebut fas'au? Fas'au tu daripada as-sa'yu ni lah. Apa maksud ayat tu pula? Kalau kita tengok dengan hadis, nampak bercanggah lah. Gitu dah.
Jadi hak ini kita bincang untuk minggu hadapan, dan saya akan bagi faham apa ni tadabbur ayat fas'au ila zikrillah. Zikrillah tu maknanya salat Jumaat dalam surah Al-Jumu'ah itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk makluman ni, siapa dia nak buku ni, anak pun baca dah buku ni molek. Buku ni tajuk dia apa ni? Lau kana khairan la sabaquna ilah. Kalau perkara tu baik, pasti sahabat dulu yang buat. Dia bincang baguslah. Harga dia 50 Harga RM50 boleh untuk bacaan kita lah, untuk bacaan kita. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.